kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin dari Allah jugalah yang memungkinkan kita dapat bersama-sama meluangkan masa berada dalam majlis ilmu kita yang kita susun untuk keluarga kita, alhamdulillah, dan kita mengharapkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah juga sebagai program yang kita buat ni insya-Allah dapat kita teruskan sehinggalah ke akhirnya insya-Allah, sehingga kita dapat merasai nikmat dan juga ilmu yang dapat kita gali daripada majlis ni lah insya-Allah. Salam dan selawat kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga baginda dan juga para sahabat yang melalui mereka lah kita dapat mengecapi nikmat Islam sehinggalah ke hari ini, alhamdulillah. Jadi untuk memulakan majlis ni, mak rasa kita mulakan dulu dengan membaca kitab Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum Ngah mulakan dulu, mak nak sebut sikitlah, nak sentuh sikit yang Long bukan nak kata yang nak sentuh yang Long sebut, tapi kita ingat kembalilah apa yang Long sebut minggu lepas, sebab tajuk muraqabah tu kita hanya buat sempat sekali lalu je kan. Tapi maknanya kita ingatlah bahawa muraqabah itu ialah pengawasan ataupun penelitian Allah kepada kita dan kita merasai kehadiran Allah dalam hidup kita insya-Allah. Dia berbalik kepada macam ihsan lah kan. Macam mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, lalu Rasulullah mengatakan bahawa ihsan itu ialah apabila kita beribadah kepada Allah, kita seolah-olah melihat Allah, dan kalau kita tak lihat Allah, sebenarnya Allah melihat kita. Tapi kalau kita ingat dalam kehidupan kita seharian ni, kalau katalah ada orang asyik mengawasi kita atau meneliti kita, kita rasa rimah kan. Ada orang tu tengok je kita mana kita pergi, awasi hidup kita, teliti hidup kita. Tapi sebenarnya bila hubungan antara hamba dengan Rabb ni tu kita tak rasa macam tu. Kan? Itu antara hamba dan Rabb, kita sebenarnya memang mengharapkan perhatian Allah, kita mengharapkan pengawasan Allah. Sebab kalau Allah tinggalkan kita walaupun sekelip mata, kita tak tahu apa nasib kita. Sebab tu kita pun berdoa kepada Allah kan. Ada doa yang Nabi ajar, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, aslih li sya'nin kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Maknanya kita minta dengan Allah, Ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan aku walaupun sekelip mata. Maksudnya dari situ, maksud daripada doa tu, sebenarnya kita nak Allah tu sentiasa mengawasi kita, melihat kita. Sebab kalau Allah tak jaga kita, tak lihat kita, kita tak tahu apa yang kita buat. Sebab musuh kita, syaitan dan juga nafsu kita nak buat macam-macam. Yang mana kalau kita ikut musuh kita ni, hidup kita tak akan selamat. Okay? Jadi sebab itulah maksudnya dalam hidup kita ni, memang kita perlu, Nabi ajar kita banyak zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid, yang mana antara fungsinya zikir, doa dan wirid ni ialah untuk kita sentiasa merasai Allah bersama kita. Dan kita rasa setiap masa kita diawasi oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah kita tengok kalau dalam kehidupan Rasulullah SAW, itu adalah tarikat yang diajar oleh Nabi. Beliau katakan itulah tarikat kita. Tarikat kita ialah tarikat Nabi Muhammad SAW berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kan? Jadinya dengan kehidupan Rasulullah, kita nampak macam mana Rasulullah melaksanakan setiap masa dalam kehidupan tu, setiap waktu, setiap detik dan setiap perbuatannya dimulakan dengan mengingati Allah, sama dalam bentuk doa, dalam bentuk zikir atau dalam bentuk wirid-wirid. Daripada mula baginda celik mata sehinggalah kita pejam mata waktu malam. Maksudnya setiap waktu daripada mula bangun tidur kita baca doa bangun tidur kan. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu kalau Rasulullah ditambah lagi dengan baca 10 terakhir, 9 ke 8 terakhir surah Ali Imran. Kan? Allah Rasulullah baca. Kemudian Rasulullah bangun pergi masuk bilik air. Semua tu ada doa-doa dan wirid dia, insyaAllah. Ada zikir-zikir dia. Kemudian zikir lepas kita solat, semua-semua tu, itu adalah untuk membuatkan jiwa kita ni rasa kebergantungan dengan Allah. Merasakan bahawa kita ni, Allah mengawasi kita. Dan bila kita rasa Allah awasi kita, kita rasa tenang hidup kita kan. Kita rasa hidup kita ni, ada ketenangan, ada kekuatan. Kalau kita lemah, kita rasa kuat. Kalau kita rasa tak tenteram, kita rasa tenang dengan menghadapi Allah kan. Dan juga
kita rasa ada tenaga untuk nak buat sesuatu selepas itu. Kita rasa saya nak buat ni lah. Lepas ni saya nak buat ni lah. Kan? Jadi kita rasa Allah buka jalan-jalan untuk kita mendapat taufik hidayah Allah tu makin luas. Kita rasa ada je benda yang kita patut tambah lagi dalam hidup kita tu. Untuk dalam arti kata nak mendekati Allah dan menjadi bekalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya kat sini nak beritahu kita bahawa muraqabah ni adalah satu yang sangat penting dalam hidup kita yang patut kita sentiasa hayati. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam Al-Quran antaralah doa-doa yang macam mak sebut tadi, doa-doa yang Rasulullah ajar kita sampai daripada bangun tidur sepanjang hari kita melakukan kehidupan kita tu, semua ada doa-doa, nak pakai baju, nak tengok cermin, semua ada kan. Jadi itu yang masa kita tadika kita dah belajar, tapi sama ada kita masih menghayatinya sekarang, wallahu alam. Tapi sepatutnya benda-benda yang doa-doa tu tak sepatut kita tinggalkan, sebab doa-doa tu adalah juga merupakan benteng bagi kita daripada dihasut oleh syaitan dan iblis. Kan? Sebab tu maknanya kita diajar juga oleh Allah dalam Al-Quran macam mana kita nak membenteng kita daripada syaitan dan iblis. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, tak silap mak, yang doa dia ialah Rabbi a'udzubika minas syayatin amazati syayatin wa a'udzubika min Rabbi an yahdurun. Dia kalau bercakap kalak tu selalu macam itulah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tengoklah senang. Ada kat sini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dia punya ayat dia. Ayat 97 dan 98 surah Al-Mu'minun. Jadi maksudnya kat situ itu antara benteng yang Allah ajar kita untuk menjauhkan daripada musuh kita yang paling utama, iaitu syaitan, kan. Jadi kemudian kalau kita tengok makna tersentuh satu dalam Al-Quran, Al-Quran dalam surah Az-Zumar, dekat pula. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi maknanya dalam pula buku catatan mak tu. Sekejap mak sekejap. Atas meja tu ada buku yang apa nama ambil sendiri, adik tak tahu, sorry. Mak tertinggal buku tu. Dalam buku tu ada doa. Mak ni kan doa dah terlupa tu. Tanya banyak. Lepas tu dia terlupa kat mana letak ni ada. Subhanallah. Buku-buku sama. Dia kalau nak baca doa ni, masalah orang tua macam mak ni, bila baca surah ingat. Bila kita nak baca Quran, kita jadi lupa. Jadi masalah. Okey, insyaAllah. Yang jadi daripada ayat 42, ayat 42 surah Az-Zumar, muka surat 463 dalam Al-Quran ni, insyaAllah Allah telah mengatakan, maksud dia, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka Allah tahan nyawa orang yang telah Allah tetapkan kematiannya dan Allah lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Maknanya ayat ni nak membawa kepada kita, nak mengatakan pada kita bahawa Allah ni berkuasa, sangat berkuasa untuk memegang nyawa dalam dua keadaan. Iaitu ketika kita mati, memang Allah pegang nyawa, dan satu lagi ketika kita tidur. Sebenarnya dalam masa kita tidur, dia kata Allah juga pegang nyawa kita, dan masa tidur tu dikira mati kecil. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni kata
Allah tahan nyawa kita masa tidur dan Allah boleh pulangkan balik. Bila Allah pulangkan balik kepada jasad, maksudnya orang tu sedar dari tidur. Tapi bila Allah tahan, tak pulangkan nyawa kepada jasad, maksudnya orang tu tidur, kita sedar pagi esok, orang tengok orang tu dah jadi jenazah. Kan? Dan banyak kita dengar kan, orang tidur-tidur, kita tengok dia meninggal dalam tidur kan. Maknanya meninggal dalam tidur tu maknanya memang Allah ambil kita punya roh ketika kita tidur, sebab tu kita tak sedar bila kita tidur. Tidur tu kira mati kecil. Dan bila kita Allah tak kembalikan roh tu kepada jasad, maksudnya orang tu terus meninggal. Sebab Allah dah tentukan dia untuk meninggal ketika tidur. Tapi kalau Allah pulangkan balik roh yang Allah ambil sebelum masa kita tidur tu kepada jasad, maka orang itu akan tidak meninggal. Maksudnya dia sedar balik semula. Jadi ayat ni memberitahu macam itulah. Maknanya Allah kata ketika tidur Allah tahan nyawa orang yang telah ditetap kematiannya. Tahan tu maksudnya dia tak pulangkan balik dan Allah lepaskan nyawa sampai satu waktu yang ia tentukan. Maknanya lepaskan tu maknanya Allah pulang balik nyawa pada dia. Jadi maksudnya kat sini Rasulullah SAW bila kita fikir tentang kehidupan yang boleh meninggal ketika tidur ni memang buat kita rasa bimbang juga. Kan? Jadi kita kalau boleh nak masa kita tidur tu kalau kita meninggal, kita mendapat rahmat dari Allah. Jadi sebab itu Nabi Muhammad SAW ajar kita doa sebelum kita tidur tu. Kita kan selalu baca doa sebelum tidur. Ni kan ingat pula. Bismikallahumma ahyana wa amutu. Kan? Yang senang bukan dan mak jadi lupa. Kalau nak tidur tu ingat. Jadi kita selalu baca doa tu. Dan memang mak, sebab mak cakap ni sebab pengalaman mak sendiri. Mak sampai umur 60 tahun, mak baca doa tu lah daripada mula mak tahu doa tidur. Mak tak tambah doa lain. Jadi mak rasa bila mak dapat tahu rupanya Nabi Muhammad SAW ajar lagi satu doa. Dan doa ni sangat berkaitan dengan ayat 42. Doa tidur, sebelum tidur. Jadi mak rasa nak kongsi dengan anak-anak mak doa tu. Dan memang mak rasa doa ni memang patut kita amalkan dan tak susah untuk orang muda nak hafal. Siapa dah hafal doa tu? Hafal tak? Semua orang hafal doa bismillah lah. Bismillahumma ahyana wa amutu kan? Semua hafal yang tu kan? Tapi sebenarnya dalam ayat yang kita baca ayat 42 tadi kita jumpa perkataan Allah kata fayumsikul lati. Fayumsiku tu kalau ikut ustaz yang ajar tu dia kata Allah tahan. Fayumsikul lati qada alaihal mauta. Jadi kalau Allah tahan roh tu daripada masuk ke jasad maka dia akan al-mauta, dia akan meninggal. Tapi kalau wayur silul ukhra, kalau Allah lepaskan pulang balik roh tu pada jasad, jasad tu akan hidup. Maknanya kita jaga macam kita lah bangun tidur kan. Jadi doa yang Nabi ajar ni ada perkataan yang dalam Al-Quran ni yumsiku dengan yursilu tu. Jadi doa tu berbunyi ni. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Yang maksudnya, ya Allah dengan nama engkau aku letak belakangku di atas tilam kita tu lah. Dan dengan nama engkau aku bangun. Sekiranya engkau tahan nyawa aku ni daripada kembali kepada roh aku ni, daripada kembali kepada jasadku, maka rahmatilah aku. Maknanya kalau kita meninggal, sebab kita dah baca doa ni, ya, kalau kita meninggal dalam tidur, kita dah doa dengan Allah wawal, rahmatilah saya ya Allah. Dan sekiranya engkau lepaskan nyawa ini, maka kau kembalikan balik nyawa ni ke dalam jasad aku, maka engkau peliharalah dia sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang soleh. Jadi doa ni memang sangat indah lah bagi mak bila mak dah faham. Maksudnya Allah Nabi ajar kita sebab kita boleh mati dalam tidur. Jadi sebelum kita tidur tu, kita baca doa ni. Baca doa ni dan insya-Allah kalau kita mati dalam tidur, maka Allah rahmati kita sebab kita dah siap-siap beritahu dah. Allah kan supaya rahmati kita. Tapi kalau Allah tak kembalikan nyawa, Allah letak balik ke nyawa kita mana kita hidup, maka kita minta Allah peliharalah hidup kita seperti mana orang-orang yang soleh. Jadi maknanya bila mak dengar tafsir tentang ayat surah 42 ni, mak rasa ya Allah ya Tuhanku, aku baru tahu tapi alhamdulillah juga walaupun rasa sedih tapi rasa bersyukur sebab walaupun terlewat tapi masih ada masa untuk beramal dengan doa ni. Jadi mak mengharapkan sangatlah insya-Allah. Dan kalau kita lihat sebenarnya doa ni adalah kalau buka buku tafsir Ibnu Katsir yang buku abah beli warna hijau tu,
Sebenarnya ada hadis daripada Nabi SAW, hadis yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian berbaring di pembaringannya, maka kebaslah bahagian pembaringan itu dengan kain. Kerana dia tidak tahu apa yang ada di atas tempat pembaringan tu. Dia kata sini ada di bawahnya. Di bawahnya maknanya kat bawah-bawah tempat kita tidur tu kena kebas-kebas semua. Kemudian bacalah doa yang tadi, yang mak baca tadi. Maknanya doa ni diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bila mak fikir-fikir balik, betul lah kata ustaz yang bagi tafsir tu, takkan kita daripada umur 6 tahun sampai umur 30 tahun, 50 tahun baca doa yang sama je. Jadi apa salahnya sekarang kita cuba hafal doa yang Nabi juga baca dan juga baik untuk kita, insya-Allah. Jadi mak harap sangatlah anak-anak mak dan nantu-nantu mak semualah, ahli waris kita semua berusahalah untuk menambahkan lagi apa-apa doa-doa, zikir-zikir dan juga wirid-wirid yang memudahkan kita insya-Allah untuk menjalani kehidupan di zaman yang serba banyak fitnah dan pancaroba ni, insya-Allah. Semoga hidup kita ni walaupun dalam keadaan susah macam mana pun kita bersemangat untuk terus meneruskan kehidupan ni di atas jalan yang diredai Allah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah saja peringatan dari mak, insya-Allah, dan seterusnya kita serah pada Ngah untuk meneruskan buku Riyadhus Salihin yang kita baca selama ni dengan tajuk takwa kan? Insya-Allah. Doa mak tu mak share dalam grup. Boleh ke? Nanti mak ambil gambar daripada buku Tafsir Ibn Kathir. Sebenarnya ambil dari situ doa tu. Tafsir mengenai ayat 22 ni lah. Ayat 42 daripada surah Az-Zumar tu kan. Dia ada bagi hadis Nabi dan doa tu, insya-Allah. Terima kasih mak. Sama, insya-Allah. Dia gitu mak. Orang ni bangun duduk, dia tak duduk tempat. Dia ni yang panggil usrah alamaya. Okey, terima kasih kepada mak sebab membuka majlis dengan memperingati, mengingatkan kita untuk sebelum tidur baca doa kan, dan juga menambah juga doa-doa, mungkin amalan kita yang biasa kita ajar anak-anak kita pun dengan doa yang biasa. Mungkin macam mak cakap lah, mungkin kita boleh menambah doa-doa untuk diri kita sendiri jugalah. Mungkin boleh start menghafal. So sambungan, jadi cuba habiskan lah sampai satu buku. Satu bab lah, satu bab. Nampak dia punya ada punya hadis tu dalam tak banyak, ada 4 ke 5 gitu je. Kita try lah. Kalau tak sempat mungkin minggu depan Isra' ke siapa boleh habiskan lah. Sambung kan. Tetik. Share. Dah share ke? Dah jadikan Ngah presenter ya? Oh. Ya, tinggal boleh share. Boleh share dah. Ada ambil kat sini. Bayam tutup. Saya dengar cari. Oh, seperti. Nampak tak? Nampak. InsyaAllah. Nampak yang acrobat tu, nampak yang 46 takwa tu kan?
Bab 6 takwa. Nampak? Okay, sebelum tu kita bab 6 lah bab takwa. Tapi maknanya sebelum tu kita fahami dulu lah apa itu takwa. So takwa ni adalah satu nama yang diambil, maknanya kira macam makna dia ialah mengerjakan sesuatu yang dapat menghindarkan menghindarkan dari azab Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kita menghindarkan diri kita dari azab dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah basic pemahaman takwa tu lah. Maknanya kita mengerjakan sesuatu dan juga kita sambil kita dan juga untuk kita menghindarkan dari azab Allah Ta'ala. Jadi kita melakukan perintah Allah dan kita meninggalkan larangan Allah. Okey. Sebab tu dalam kita, kalau kita wa ta'awalu ala birri wa taqwa. Takwa. Sebab apa dia takwa ni dia dalam ayat tu? Sebab mengerjakan kebajikan ni bukan ataupun membuat tak clear lah ngah. Suara putus-putus. Dapatkan takwa yang sebenarnya. Betul ke? Oh ni. Suara punya macam kembang-kembang. Terputus. Apa kat belakang? Dengar tak ni? Cuba cakap. Dengar? Dengar? Dengar. Sebab tadi dia ambil internet rumah mak jauh sangat. Oh ya ke? Dia tengok asal sikit wifi dia, dia link ke rumah mak punya wifi. Memanglah. Okay, so dia punya yang kita kembali semula lah. Kembali semula. Kembali semula. Pangkat jalan. Jadi masuk macam yang ayat tadi tu, mana albirri wa taqwa ialah melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya lah. Mana kalau secara umumnya takwa ni ialah macam tadilah, maknanya kita meninggalkan larangan, melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Sebab tu Allah sebut bagi orang yang mengikut perintahnya Allah sediakan syurga, dan juga orang yang meninggalkan larangannya Allah maknanya neraka lah tempatnya kan. Maknanya dalam Imam Nawawi ni juga ada banyak yang dikumpul-kumpulkan ayat yang berkaitan dengan takwa ni. Contohnya yang pertama macam qala Allah Taala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Okey, dalam ayat Ali Imran. Dan seterusnya macam fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Tadi macam tadi yang dia tadi apa namanya dia banyaklah mana yang dikumpulkan ayat-ayat lain seperti ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mana wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat seterusnya macam wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Yang seterusnya in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yakaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah berfirman, jika kamu bertakwa kepada Allah,
kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Jadi banyaklah juga ayat-ayat yang Imam Nawawi ni kumpul. Antara dia macam bertakwa, mana yang macam kita tengok ayat Al-Imran tadi, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya kalau yang sebenar-benar takwa ni, kita kena yakin mana bertakwa kepada Allah dengan sama juga dengan ayat kedua ni, dengan Allah cakap bertakwa kepada Allah dengan semampumu. Jadi kerana Allah tidak akan membebani kita dengan kita fahamlah mana Allah tak akan membebani kita dengan apa yang kita mampu, tapi mana dalam masa sama bukannya kita sekadar orang cakap macam berpuas hati dengan apa yang kita ada. Macam kita apa yang kita mampu, macam kita cakap berpuas hati dengan kita apa yang kita mampu lah. Sebenarnya kita kena berusaha lagi untuk mencapai takwa tu. Mana peringkat takwa tu. Lainnya antara sabda Nabi SAW pada Imran solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Mana contohlah, contoh macam kita nak membuat kebaikan tu mungkin dalam kita ambil satu contoh dalam keadaan solat. Mana jika solatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika kamu tidak mampu maka duduk, dan jika tidak kamu duduk kamu boleh berbaring. Jadi ini adalah contohlah mana dari segi yang maksudnya tadi takwa, nak mengejar takwa tu mana kita dengan semampunya pun solat tu kita kena buat juga. Mana untuk buat ibadah tu, untuk mendapatkan takwa, kita mengejar takwa tu kita kena buat juga. Tapi dalam keadaan yang Allah telah mungkin semampu kita masa tu ialah berbaring. Jadi kita kena solat jugalah untuk, tapi bukan mana dia punya tu dia orang cakap berkait rapat lah, mana kemampuan kita, keadaan masa tu untuk kita mengejar takwa Allah tu lah, mengejar tahap takwa kita kepada Allah. Bukannya kita hanya cakap Allah dah tahap mana kita, walaupun kita dah sihat tapi kita cakap Allah kita tak solat pun itulah semampu aku je untuk setakat duduk tak solat kan. Tapi itulah mana Allah bagi takwa kepada kita lah tu kan. Mana bukanlah masa yang wrong interpreted, salah orang kata salah gunakan apa yang Allah telah tetapkan lah. Jadi banyak lagi lah ayat-ayat yang contoh-contoh macam mana kemampuan kita, dan juga apa yang ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa ni lah. Jadi kita terus kepada hadis yang pertama, ataupun ada siapa tambah lagi untuk pada ayat-ayat Quran ni yang mungkin sebenarnya dia punya syarah ni kita boleh panjang lagi lah syarah ni kan, untuk sebab takwa ni kalau dalam Quran tu banyak yang Allah tentukan, mana Allah letakkan takwa, orang bertakwa yang akan masuk syurga kan. Banyaklah dia punya syarahnya dalam Al-Quran tu sendirilah. Macam contoh ada firman Allah Taala dalam ayat surah At-Talaq lah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangkanya. Jadi mana kalau kita betul-betul yakin mana tahap takwa tu dah tinggi kan, dah memang kita yakin hanya Allah yang memberi kita rezeki, hanya Allah yang boleh membantu kita. Allah dah janji mana orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan sendiri akan membuka jalan baginya untuk, dan juga memberi rezeki yang tak sangka-sangka. Ini surah At-Talaq lah. Maknanya banyaklah contoh-contoh yang macam tadi lah, banyak contoh daripada ayat Quran itu sendiri yang menceritakan tentang takwa itu. Tapi yang dipilih oleh Imam Nawawi ni ada beberapa lah yang disusun oleh Imam Nawawi. Okey, kalau ada apa-apa nak sambung, kalau tidak kita terus kepada hadis yang pertama lah dalam bab takwa ni. Boleh
Boleh ngah? Boleh, Okey. sila. Teruskan. Seterusnya, boleh. Oh ni susah sikit. Wa ammal hadis. Amal lah. Wa im. Pertama dia buat. Dah buat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha tak ada baris nas'aluk qala fayusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluk qala fa an ma'adinil arabi tas'alawni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu muntafaqun alaih wa faquhu bitmal qafi alal mashhur wa hukiya kasruha ay alimu ahkamal syar'i. Dia punya maksudnya dari Abi Hurairah dia berkata dikatakan wahai Rasulullah, siapakah manusia paling mulia? Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang bersabda orang yang paling bertakwa di antara mereka. Mereka berkata, bukan ini kami tanyakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi Yusuf, dia Nabiullah, putera Nabiullah, putera Nabiullah, putera Khalilullah, yakni kekasih Allah. Mereka berkata, bukan ini yang kita tanyakan. Beliau baginda menjawab pula, jadi tentang orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar dari bangsa Arab yang engkau semua tanyakan padaku, orang-orang yang terbaik di antara bangsa Arab pada zaman jahiliah. Mereka pula orang terbaik pada zaman Islam, jikalau mereka mengerti hukum agama. Muntafaqun alaih. Jadi dia punya ni banyaklah dari sini kita dah mana daripada dekat orang sahabat tanya kepada Nabi, so Nabi jawablah, siapakah orang paling mulia? Yang pertama dia cakap ialah orang yang bertakwa pada Allah. Okey. Tapi orang dia tanya lagi, mana bukan ini yang ditanyakan. Nabi jawab Nabi Yusuf yang kira yang terbaik lah, paling mulia. Tanya lagi, bukan itu yang ditanyakan. Jadi kat pembesar-pembesar Arab yang kau tanya apa, yang kau semua tanya padaku, orang yang terbaik di antara bangsa Arab pada zaman jahiliah. Mereka pula orang terbaik pada zaman Islam, jikalau mereka mengerti hukum agama. Jadi kat sini ada beberapa lah. Mana yang pertama, orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa pada Allah secara generalnya. Maknanya secara generalnya orang yang bertakwa pada Allah ialah orang yang orang yang paling mulia. Ini bersangkut dengan surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini ada surah Al-Hujurat, ada ada cakap perkataan ini, maksudnya sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling bertakwa. Tapi Allah tidak pandang manusia tu dari segi nasabnya. Maknanya Allah tak tengoklah kita dari segi kita ni macam mana, paras rupa kita, harta kita, mana Allah pandang daripada amalan-amalan kita. Maksudnya pada ayat ni lah, maka manusia paling mulia di sisi ni ialah orang yang bertakwa. Kerana Allah akan memberikan kepada orang bertakwa maknanya rahmatnya. Dan mereka adalah makhluk yang paling mulia yang kita rahmat yang mana kita adalah makhluk yang paling mulia lah di sisi Allah. Tapi mereka tanya lagi, bukankah itu bukan itu yang mereka tanyakan? Kemudian Nabi jawab, yang paling mulia ialah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi cakap Nabi Yusuf antara yang paling mulia? Sebab Nabi Yusuf ni ialah dia ialah Nabiullah. Pertama sebab dia Nabi, yang kedua dia anak kepada Nabi. Kan? Yusuf, apa maknanya Nabi Yusuf tu anak kepada anaknya Yakub. Nabi Yakub kan. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Mana dia susul galuh tu ialah daripada Nabi juga. Mana semua tu rasul lah kira. Kan? Dan juga sebab tu dia cakap, sebab tu Rasulullah cakap Nabi Yusuf tu adalah antara yang paling mulia. Sebab dia tu Nabi, dia tu Rasul, dia punya keturunan dia pun daripada Rasul. Kan? Jadi
dia adalah Nabi jawab sendiri dia antara orang yang kira berketurunan mulia lah. Sebab dia orang tanya siapa yang paling mulia kan. Tapi dia cakap pula bukan itu yang dia tanya. Kan? Tapi Nabi cakap yang ketiga ialah apakah tentang asal usul bangsa Arab. Mana nasab lah yang ketiga ni. Yang lebih kepada jika yang terbaik antara mereka pada zaman jahiliah akan menjadi terbaik di dalam Islam. Mana orang zaman yang jahil tu masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia faham hukum-hukum syariat. Yang ini sebaik-baik manusia dari nasab dan asal keturunan adalah sebaik-baik orang jahiliah. Tapi dengan syarat dia kena masuk Islam dan dia memahami agama Islam lah. Maknanya orang yang mulia masa tu mungkin ramai yang masuk masuk Islam daripada orang jahiliah masuk Islam. Jadi Nabi cakap orang jahiliah yang masuk Islam dan juga dia memahami agama Islam itu ialah orang yang mulia lah. Jadi sebab tu macam contoh Bani Hashim terkenal dengan nasab yang terbaik dalam kaum Quraisy tu. Bani Hashim adalah yang terkenal dengan nasabnya dan Islam. Tapi bila mereka masuk Islam, mereka menjadi yang terbaik dalam Islam lah kebanyakannya. Dengan syarat mereka memahami agama Islam, agama Allah inilah. Lepas tu manusia ni pun kita kena tengok nasab tu kira patut antara salah satu yang Nabi cakap lah. Kat mana-mana pun untuk macam contoh nak kahwin ke apa ke, Nabi cakap nasab tu antara yang penting jugalah. Kan? Mana dia menjadi satu untuk mendapatkan kemuliaan dalam agama tu. Nabi pun berasal Nabi Muhammad pun berasal daripada Bani Hashim kan, daripada Quraisy tu. Maknanya salah satu bani yang dia terbaik dalam kaum Quraisy tu. Bukannya sebarangan lah Nabi Muhammad kita ni kan. Mana Rasulullah kita ni berasal daripada Bani Hashim yang memang terkenal pada zaman jahiliah, pada zaman Quraisy tu pun dia orang ni bani yang kira orang cakap high standard, bukannya kaum-kaum yang biasa lah. Allah pilih daripada Bani Quraisy tu sendiri. Dalam kaum Arab, orang Arab tapi dalam bani yang kaum yang tinggi nasabnya. Kan? Jadi dari sini kita dapat tengok apa yang Nabi cakap. Ada tiga orang yang mulia. Dia tanya, yang pertama ialah orang bertakwa. Jadi bertakwa ni kira siapalah, kita ke yang masih sesiapa yang mengikut perintah Allah dan meninggalkan Allah tu kira orang bertakwa. Yang kita faham macam tu, jadi kita adalah antara orang yang mulia. Dan kedua Nabi cakap ialah yang tu special case lah, Nabi Yusuf. Yang ketiga ialah orang yang jahiliah yang terbaik pada zaman tu, dan bila dia masuk Islam dan dia mengerti, dia memahami agama Islam, jadi dia adalah orang yang kira yang mulia di sisi Allah lah. Nampak dia punya hadis ni panjang sikit lah, tapi yang dia nak ambil kat sini point ni ialah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Maknanya bagaimana tingginya nilai takwa tu di sisi Allah untuk menjadi mulia, yang mana kita punya kita punya amalan kita ni menjadi satu yang dipandang tinggi lah. Jadi itulah antara huraian hadis yang ke-69 ni lah. Okay, seterusnya hadis yang kedua, hadis yang ke-70. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadir wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW sabdanya, sungguhnya dunia ini manis dan hijau nyaman, dan sungguhnya Allah itu menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya.
maka dia akan melihat apa-apa yang kalian lakukan. Maka takutlah kalian terhadap harta dunia, takutlah kalian terhadap wanita. Kerana sungguhnya fitnah cobaan yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Okey. Ini hadis yang ke-70. Hadis ini mana dalam ni ada perintah Nabi yang mana untuk bertakwa, mana baginda menyebut keadaan dunia. Mana dunia ini mana Nabi beritahu dulu keadaan dunia macam mana. Mana sungguhnya dunia itu Nabi sebut ia manis dan hijau ataupun indah. Mana hijau ni kita tengok hijau ni maksudnya indah lah kan. Nyaman, indah. Manis dalam rasanya dan indah dalam pemandangan. Kerana sesuatu itu jika indah dan manis maka pertama-tama akan tertarik. Kita akan tertarik pada perkara tersebut lah. Jika mata dan jiwa sama-sama tertarik pada sesuatu, maka dikhawatirkan manusia akan terjerumus dalam sesuatu keadaan tersebut. Ini contoh kalau kita tengok benda cantik, benda yang indah, mesti kita akan rasa terbuai, macam tengok apa, kita akan rasa macam satu tu macam tenang, ataupun mungkin boleh buat tenang, mungkin boleh menarik kita kepada sesuatu tersebut. Mana kalau kita tengok pemandangan indah, mesti kita akan tengok dengan keadaan lama, kan. Jadi Nabi sebut sesungguh dunia itu manis dan hijau tu, maksudnya Nabi nak bagi tahu dunia ni memang penuh dengan benda yang menarik dan indah, kan. Jadi tapi dalam maksudnya kita kena berhati-hati jugalah. Maknanya jangan kita terbuai dengan keindahan dunia itulah. Kan. Jadi dunia itu manis, indah pemandangannya sehingga menggoda seorang itu untuk terjun ke dalamnya, menjadikan sebagai tujuan utamanya. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah telah menjadikan kita sebagai khalifah di dalamnya. Allah telah melantik kita ni sebagai khalifah dan menjadikan sebagai tujuan utamanya. Mana untuk tujuan utama kita ialah khalifah, itu kita kena menegakkan agama Allah inilah. Maknanya Allah perhatikan kita macam mana kita menguruskan kehidupan kita di dunia yang memang macam-macam perkara yang ada kat dunia ni. Jadi Allah akan perhatikan amalan kita, perbuatan kita, macam mana kita menguruskan kehidupan kita, untuk menyampaikan agama kita. Jadi macam-macam lah. Dalam keindahan dunia itu, dalam kesenangan dunia itu, ada juga tugas-tugas kita yang perlu kita lakukan untuk kita menegakkan ketaatan dan mencegah jiwa dari kemaksiatan. Itu dia punya intipati, dia punya Nabi sebut tu lah. Melaksanakan apa yang Allah wajib kat atas kita dan jangan tertipu dengan dunia atau perkara di sebaliknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 33, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan janganlah sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Maknanya dalam surah Luqman tu ada Allah bagi tahu, janganlah sekali-kali kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Tahulah kehidupan dunia macam-macam kan. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipuan dalam mentaati Allah. Macam dalam kita membuat mentaati Allah ni, dan kita berdaya dengan tipu daya dunia je lah. Baginda bersabda, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Jadi tapi dalam ni pun Nabi cakap ada perkataan wanita. Takutlah kalian terhadap harta dunia dan takut kalian terhadap wanita. Sebab apa? Sebab wanita ni dia tengok lelaki tengah ni. Sesungguhnya dia punya macam sebab dia ada kes dia macam dekat apa orang cakap, dia sebut jugalah mana cubaan dunia ni yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Maknanya sebab
sungguh fitnah pertama yang timbul di kalangan Bani Israel adalah pada wanita. Sebab tu Israel ni disesat. Di mana dia terjadi sesatnya itu sebab cakap apa? Sebabkan wanita. Mereka terfitnah dalam masalah perempuan dan membuat mereka tersesat dan menyesatkan. Maknanya kita berlindung kepada Allah demikian, kita memohon kepada Allah menjadikan tipu daya mereka yang mengatur semua perkara-perkara ini hanya berada di mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya kalau ikut dia cerita ni dia cakap kejatuhan Bani Israel ni ialah sebab ataupun kelalaian Bani Israel adalah sebab pertamanya ialah sebab wanita. Sebab daripada wanita tu sendirilah. Jadi dia sebab tu kalau tengok daripada situ mereka tu juga telah merancang menjatuhkan agama, cakap mengurangkan ataupun menghancurkan agama itu dengan menghancurkan agama Islam melalui wanita juga. Dia menghantarkan wanita dengan cara-cara menggunakan wanita lah, eksploitasi wanita itu sendiri kan. Sebab mereka pun sebenarnya jatuh ataupun mereka terkalah dengan wanita. Sebab tu kaum Israel ni dia lalai pada mulanya dan sampai ke hari ini mereka sebenarnya sedar benda tu dan mereka menggunakan perkara yang sama, cara yang sama untuk melalaikan umat Islam jugalah. Jadi Nabi pun telah cakap yang takutlah kalian kepada wanita. Mana benda tu kira wanita ni macam-macam lah. Dia boleh boleh dijadikan satu senjata dalam tidak sedar lah kepada umat Islam juga. Nah, ada tak contohnya ialah macam mak bayangkan kalau kita dengar secara superficial gitu, kita nampak macam apa salah wanita macam semua jadi ni. Tapi boleh tak bagi contoh, maksudnya selain daripada eksploitasi tu, apa yang menyebabkan lelaki tu jadi macam mudah terpedaya, apa yang ada pada wanita tu? Okey, contoh dia mana dia pertama dia cara dia ialah mereka menghiasi wanita itu. Lepas tu mereka mencampur adukkan mereka dengan laki-laki. Mana sama ratakan hak wanita. Mana dia cakap macam dia dan mana dia letakkan manusia ni seakan-akan wanita ni macam menggunakan wanita macam seakan makan kedai dia kan. Ini dia punya contohnya lah. Maknanya tidak akan menggunakan hanya untuk kepentingan perut dan kemaluan mereka sajalah. Mana lebih macam itulah dia punya dia punya ayat dia kan. Dia lebih kepada sebab sebenarnya nak cakap wanita ni dia memang jadikan, kalau kita Islam ni kita ada orang cakap apa? Batas-batas pergaulan kan, kena jagalah pergaulan jadi, lelaki dan wanita. Tapi kalau orang Israel orang zaman dulu memang dia anggap wanita tu benda macam tu lah. Mana alat mainan dia, alat sebagai dia punya untuk hiburan. Untuk dia punya perut dan kemaluan sajalah. Mana sebagai dia cakap memang eksploitasi sajalah kan. Jadi sebab tu dia orang pun memang dari dulu orang cakap macam dah dari sini mana dah dia orang punya fitnah tu dah bermula dari situ. Tapi bila sampai ke sekarang ni dia tulis banyak lah. Dia cakap antara yang membaca tu dia cakap dah sampai ke tahap dia anggap wanita tu sama taraf dengan lelaki. Sepatutnya kalau dia cakap ada banyak syarah dia panjang lah. Dia cakap tak boleh wanita tu sama tahap dengan lelaki kan. Dalam Islam pun dia cakap banyak benda yang Allah tak samakan antara lelaki dan wanita tu. Kan. Dari segi hak, dari segi dari segi saksi ke apa. Jadi dia punya syarah tu dia cakap lelaki tu tak akan wanita tak akan sama dengan lelaki, tapi cuma sekarang ni selain daripada eksploitasi tu dia zaman sekarang ni dia orang telah gunakan benda-benda tu, perjuangan wanita lah apa semua tu untuk
samakan level wanita tu dengan lelaki. Kan? Mana benda ni sebenarnya dia untuk masa depan sebenarnya akan lagi bahaya lah, sebab banyak fitnah-fitnah akan datang daripada benda-benda macam ni. Ataupun boleh menjatuhkan satu kaum tu kerana dia cakap sebab wanita ni sebenarnya kalau ikutkan dia lebih kepada kecantikan, hiasan kan. Jadi bila dia sama dengan lelaki, dia akan menyebabkan kaum tu tak balance. Kan? Tu dia punya syarah lah maknanya. Tapi mungkin nak cerita, nak cari dia punya point tu. Lepas tu sebab dia cakap bila macam tu nanti bila wanita tu dia akan lebih, bila sama taraf tu dia akan, disyarah dia lah, dia akan menyebabkan wanita tu lebih tak pandang, tak peduli kepada keluarga, tak peduli kepada ibadah lagi. Kan? Lepas tu musuh-musuh agama akan menggunakan akan menyebabkan lelaki tu sendiri, banyak kaum lelaki akan jadi, bila wanita yang bekerja, lelaki tu akan jadi malas lah. Jadi menyebabkan tak balance lah cakap kan. Mana banyak benda yang menyebabkan fitnah-fitnah pada kaum tu sendiri lah. Pertama sekali Islam. Sebab tu dia kata kalau dia cakap sebenarnya Islam ni, kita ni lebih, orang Islam ni akan memandang pada satu kerajaan ataupun satu kaum Islam yang berjaya. Contoh macam dulu ada apa cakap macam apa nama pembesar macam ni, macam contoh macam Khalifah. Turki lah, macam khalifah-khalifah yang telah berjaya, yang lain akan semangat melihat kejayaan tu untuk meniru. Betul, orang Islam dia punya pemikiran ni ataupun dia punya penglihatan ni macam tu. Tapi cara dia orang ni nak jatuhkan ialah dia orang akan cuba untuk menjatuhkan khalifah ataupun keadaan tu lah. Dia tak bagi Islam ni naik. Sebab dia tahu kalau Islam ni naik, akan ada yang tiru. Maknanya kita akan nampak benda tu sebagai satu yang kita ikut, dan kita akan terlalu bergantung, mana kita akan bergantung pada tu lah. Contoh khalifah ke apa yang mana. Sebab tu khalifah tu ataupun empire tu boleh bertahan lama kalau Islam ni, sebab dia juga boleh membesar dengan cepat. Mana boleh macam empire tu makin besar lah kan, dengan cepat. Sebab Islam ni dia akan merebak tu dengan cepat, sebab dia melihat benda tu satu benda yang benda yang baik lah kan. Contoh macam mungkin nampak kan, macam contoh kalau Turki tu dengan keadaan yang baik, jadi semua orang nak tiru Turki. Jadi jadi orang lain akan cakap Turki tu baik macam tu lah. Tapi sebab tu orang bukan Islam, orang macam Yahudi semua ni, dia orang tak akan biarkan empire khalifah ataupun empire tu untuk terbina balik. Sebab takutnya tu lah, mana mudah untuk Islam tu tersebar dengan mudah lah kan. Jadi lebih kuat. Jadi dia akan gunakanlah fitnah wanita ni lah. Dia taruh antara biasa yang dia taruh ialah fitnah wanita, sebab dia orang sendiri dah pernah terjadi fitnah ni pada diri dia orang. Jadi dia orang tahu macam mana nak menggunakan wanita itu dalam kehidupan. Itu adalah yang baca lah yang dia punya ni kan. Sebab dia cakap kalau satu kerajaan tu kerosakan tu boleh berlaku adalah kerana pemuda, pengangguran dan Baru 2 bulan. dia jadi pemuda tu, bila pemuda tu lemah, dia akan, pemuda ni ialah yang kena bekerja lah untuk menaikkan satu kerajaan tu. Jadi bila dia eksploitasi dengan wanita, dengan pengangguran, tak bekerja, sebabkan wanita dah bekerja untuk dia, jadi menjadi tak balance lah dia kat dalam tu. Itu adalah some yang antipati yang untuk hadis yang kedua je lah. Kan Mak ada tambahan lagi?
Yalah, yang kedua ni lebih kepada Rasulullah nak memberitahu kita fitnah dunia lah kan. Maksudnya fitnah dunia ni tapi kita tak boleh tinggalkan dunia walaupun dunia ni banyak fitnah. Tapi sebab kita tahu nak menuju akhirat tu memang kita kena duduk kat dunia. Kita kena membawa bekalan yang ada kat dunia ni. Sebab bila kita mati dah tak ada dah bekalan yang kita boleh dapat. Jadi nak tak nak ada fitnah ke ada apa kat dunia ni kita kena bermujahadah. Kena melawan segala-gala tu. Dan sebab di sinilah kita mengumpul bekalan menuju Allah. Maknanya kita berlawan lah sekarang ni. Sekarang ni masa kita untuk berlawan. Macam tu lah nak katanya. Berlawan dengan nafsu, dengan syaitan, dengan iman. Kan? Jadi kalau kita orang yang bertakwa, maka kita dapat tepis semua-semua tu. InsyaAllah dengan izin Allah. Dan mudah-mudahan iman kita yang ke depan. Kan? Jadi sebab tu kita kena ada ilmu macam kita dengar tadi kan. Maksudnya Cangah cakap yang awal tadi. Kena orang yang paling baik dalam zaman jahiliah. Dia dan masuk Islam dengan ilmu. Dia jadi terbaik juga. Jadi walaupun kita ni bukan zaman jahiliah. Maksudnya kita lahir dari Islam dah. Mak ayah kita Islam. Tapi walaupun macam mana pun kita kena ada ilmu. Untuk menepis kehidupan duniawi yang sangat melalaikan lah. Sebab memang cantik, memang indah. Semuanya sesuai dengan nafsu kita. Ada kat dunia ni. Seronok rasa kan. Tambah kalau, yalah tengoklah kata nak baca Quran kejap lagi. Sebab benda lain tu lebih indah daripada membaca Quran. Kan? Lebih indah daripada sembahyang sunat. Contohnya lah. Jadi untuk itu, tapi kita kena selalu beringat bahawa kat dunia lah tempat kita untuk mengumpul bekalan. Kalau kita lepaskan peluang yang ada kat dunia nak mengumpul bekalan, bila lagi? Sebab bila kita dah meninggal, habis. Dah tak ada dah kita nak buat bekalan-bekalan tu, tak ada dah. Okay? Jadi sebab tu maksudnya hadis ni penting untuk kita nak tahu, nak imbang dalam hidup kita. Walaupun kita sibuk macam mana dengan tugas kita, dengan kerja kita, dengan tanggungjawab kita, dengan kehidupan dunia ni, kita kena ingat bahawa aku ni sekarang sebenarnya Allah nak uji. Jadi aku kena pandai seimbangkan untuk duniawi dan ukhrawi. Tak boleh tinggal dunia. Tak bolehlah kata kita hidup macam rahib kan. Sebab kita kata dunia ni fitnah, okey aku tak nak ambil dunia. Tak boleh. Kita kena dunia sebab dengan dunia ni lah kita cari duit. Dengan itu kita boleh sedekah, kita boleh infak kan. Kita kena kerja nak dapatkan semua-semua. Tetapi jangan kita terlalu bergantung dengan dunia sampai kita melupakan tanggungjawab kita untuk menuju Allah. Jadi benda tu yang jadi susah kita nak dapatkan supaya kita faham ni, kita kena ada ilmu. Ilmu sangat penting. Maksudnya anak-anak mak ni, nanti-nanti mak ni muda-muda lagi, cari ilmu sebanyak mungkin. Baca buku banyak-banyak. Sebab masa ni otak kita tengah berkembang. Sebab mak rasa sekarang ni mak cerita pengalaman mak. Mak sekarang dah umur 60 lebih. Tengoklah nak baca hadis, nak baca doa yang simple tadi. Nak baca doa tadi, senang je doa tu. Dah baca je tapi bila dia lupa. Dia datang penyakit lupa tiba-tiba tak ingat. Dan bila tak ingat tu dia tak ingat terus. Kita kena ada semua depan mata kita benda kita nak cakap tu. Tapi kalau kita ada ilmu daripada umur sekarang ni katalah umur 30 lah, 30 sampai 40 kita dalam sibuk-sibuk kita tu kita luangkan juga masa untuk membaca, untuk mencari ilmu kan. Jadi insya-Allah benda-benda ni akan membantu kita untuk menjadi bawa bekalan bila kita dah tua nanti insya-Allah. Sebab kita selalu ingat mak selalu sebut. Kalau mak duk ngatuk pun mak selalu sebut. Tok ada kat belakang. Tok kata mak dah tak boleh dah. Nak ingat tu kata memang bila kita ingat sekarang ni memang betul sangat hadis Nabi. Rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Kan? Sebab sebelum kita sampai usia tua, kita tak rasa muda tu bermanfaat. Kita selalu bila kita hilang nikmat tu baru kita faham. Nikmatnya dah muda. Sebab kita dah hilang dah muda. Kan? Nikmatnya ada air. Bila kita tak ada air pun kita rasa nikmatnya tak ada air. Tanya Long. Tanya Kak Tis. Oh tak pernah tak ada air. Kakak pun sama kan. Tapi masa kita ada air, kita tak rasa air tu nikmat. Tak rasa sangat lah. Kita just kata, air ni nikmat. Tapi kalau tak ada air tu kita rasa, nikmatnya ya Allah air. Walaupun setitik kita rasa Masya Allah ada air. Jadi hidup kita yang Nabi ajar, rebutlah 5 sebelum datangnya 5 tu memang kena jadi pegangan prinsip hidup kita. Jadi sekarang ni anak-anak mak, nanti mak semua tengah muda lagi, tengah ada masa. Walaupun kita rasa kita sibuk, mana kita kerja sibuknya. Tapi kita akan tempuh masa yang lebih sibuk nanti ke depan. Lebih sibuk. Jadi maksudnya di situ, daripada hadis yang nombor 2 ni, kita kena duduk fikir-fikir, cari ilmu, tambah ilmu. Baca buku, Abah tinggal dia banyak, buku datang kat
ruang mak ni segala buku ada, duduk so tengok. Kalau tak baca pun datang-datang balik rumah, pandang je tajuk buku tu. Mudah-mudahan dapat rasa semangat nak baca. Tengok buku apa abah tinggal, tengok, oh buku ni abah tinggal. Okey. Balik lain kali tengok pula buku apa pula section satu lagi. Contohnya lah. Kan, kalau tidak buku tu akan terbeku kat situ sampai bila-bila. Siapa nak baca? Kan, maksud mak gitulah. Wallahualam. Boleh ngah? Okey, boleh. Terlebih. Semangat. Okey, ni seterusnya yang ketiga ialah ni Mas'ud Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rawahu Muslim. So yang ketiga hadis ni dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian harga diri dan kecukupan hati. Ini adalah doa yang diajar Rasulullah, maknanya untuk Kita amalkan. kita amalkan dan kita boleh amalkan. Macam tu. Jadi kita tengoklah apa ni intipati dalam doa ni. Yang pertama Nabi minta ialah Allahumma inni as'alukal huda. Ni huda ni ialah macam mak cakap tadi lah, ilmu. Maksudnya huda ni maknanya orang cakap ilmu lah. Maknanya Nabi pun sendiri meminta daripada Allah untuk menambahkan ilmu, memberi ilmu kepada dia lah. Maknanya Allah dan juga dalam ayat surah An-Nisa ayat 113 Allah ada firman, maksudnya, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Kan kurniaan Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Maknanya kita Rasulullah SAW pun memerlukan ilmu sehingga kita berdoa pada Allah untuk mendapatkan al-huda. Kan? Itu kalau tak maksudnya kalau dia sendiri, maknanya kalau al-huda tu dia biasanya dia lah ilmu, tapi biasanya kita minta juga taufik, kebenaran lah, ilmu yang benar. Kan? Jadi untuk mencapai takwa ni kita kena ilmu lah. Sebab tu macam tadi lah, macam mak cakap, macam juga yang hadis sebelum ni dia cakap pemahaman dalam Islam tu. Jadi ilmu ni berluas lah. Kita tahu ilmu yang ada ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Untuk kita meningkatkan takwa kita sendiri pun kita mesti kena belajar. Mana walaupun tak boleh rasa kita dah cukup apa yang kita ada. Jadi Nabi doa as'alukal huda wat tuqa. Wat tuqa ni ialah bertakwa lah. Macam minta takwa tu kan. Minta takwa tu daripada Allah Ta'ala. Maknanya agar dia beri ketakwaan. Sebab bila ada ilmu, dengan datangnya ilmu, dengan datang pemahaman, dengan datang kefahaman, dengan datangnya amalan yang kita lakukan, amalan baik, kita minta pula Allah bagi kita takwa, level takwa tu, meningkatkan level takwa kita. Walaupun kita faham yang mula-mula takwa tu maksudnya buat yang baik, tinggalkan yang tak baik lah, yang jahat, yang tak elok. Tapi nak buat tu cakap memanglah senang kan. Tapi kita tahulah kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan pancaroba, tengok hadis seterusnya, dengan kehidupan dunia ni yang sungguh indah dan nyaman, dengan penuh dengan fitnah. Jadi dia berkait lah mana susunan dia tu, mana yang ketiga Nabi Imam Nawawi ni, Imam Nawawi, dia susun yang ketiga Nabi berdoa, mana daripada ada ilmu minta pula takwa daripada Allah. Maknanya memohon kepada Allah beri takwaan, menetapkan dalam ketakwaan, kerana di tangan Allah lah ketetapan segala sesuatu. Yang kita yakin bahawa Allah yang boleh bagi kita. Rahmat pun kita minta, takwa pun kita minta, segala apa yang sepatutnya kita minta dengan Allah. Jika seorang hamba dipasrahkan kepada diri sendiri, maka ia akan kehilangan dan tidak mendapatkan sesuatu.
jika Allah memberikan taufik dan memberikan rezeki ketakwaan, maka dia akan menjadi orang takwa. Maknanya kalau kita yakin, contoh kita yakin dah aku ni dah bertakwa dah, sebenarnya dia orang cakap apa? Tidak mendapat sesuatu pun. Maknanya sebenarnya yang perlu ialah kita meminta dan terus meminta ketakwaan, kerahmatan daripada Allah SWT. Yang ketiga, dia cakap wattuqa wal afaf. Okey, wal afaf ni ialah apa cakap? Kesucian harga diri, ataupun kebersihan jiwa. Ifaf. Berarti terlindung dari apa yang diharamkan Allah. Maka dengan ifaf dan juga takwa masuk dalam bab apa ni, kita lebih kepada kebersihan diri dan kebersihan terhadap sesuatu lah. Jadi dia menahan diri daripada apa yang diharamkan Allah, dan apa jadi dia bila kita tak buat apa yang Allah larang, jadi dia akan menambah ketakwa. Jadi mana afaf ni ialah menjaga kesucian kita lah, kesucian diri, hati kita, semua tu lah, untuk mendapatkan takwa tadi lah. Dan juga wal ghina. Ghina ni maksudnya adalah merasa cukup. Merasa cukup apa yang ada. Mana kecukupan dari segi hati, cukup dari sesuatu yang telah Allah beri kepada kita, yakin kita tidak memerlukan sesuatu pun dari makhluk. Kan? Mana apa yang telah diberi itu, yang ditetapkan itu, kita yakin itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni pun menunjukkan ketakwaan kita lah. Semua ni kesucian diri, mana kecukupan dalam hati kita ni, rasa cukup. Sebab kadang kita memanglah lagi zaman sekarang ni kita akan rasa semua tak cukup kan. Tu dari segi harta lah, tapi dari segi amalan, dari segi ibadah, dari segi pergaulan, dari segi semualah, dengan keadaan-keadaan kita rasa melihat orang lain lebih pada kita kan. Jadi semua tu kita kena sentiasa meminta dan sentiasa berdoa agar Allah memberi kecukupan dalam rasa dalam hati kita itu atas apa yang kita ada. Manusia ni kalau dia beri taufik, kemudian dia anugerahkan kecukupan, maka ia akan menjadi mulia. Mana dia akan rasa, di mana kalau kita rasa cukup, mana kita akan rasa macam tak perlu pun kita nak kita rasa apa yang kita ada ni dah cukup, kita akan lebih lebih rasa berterima kasih kepada Allah kan. Bila kita rasa cukup apa yang kita ada kan. Maknanya kita tak akan masuk dan kita tak akan rasa terhina pun. Dari segi satu side kita akan rasa berterima kasih kepada Allah, tapi dalam satu lagi side dalam diri kita tak akan rasa hina. Sebab bila tak cukup tu kita akan rasa diri kita hina lah. Kenapa asyik aku tak cukup, kenapa kehidupan aku ni asyik rendah pada orang lain kan. Tapi bila kita rasa cukup tu, maknanya dari segi kita rasa rendah diri, rasa terhina tu pun tak ada kan. Mana kita dua-dua bos kat side tu, kita akan rasa dah boleh cover lah maknanya kan. Jadi tapi semua itu adalah datang daripada Allah SWT lah. Mana kita rasa macam mula-mula tu apa yang perlu ialah dekat hati kita ni lah. Banyak bila terlibat kat hati ni, banyaklah benda kita kena berkait lah kan. Jadi rasa cukup, rasa hina. Dan kita yakin bahawa apa yang kita minta ini adalah memohon petunjuk, semua tu adalah dengan Allah sahaja, bukan dengan makhluk. Dan juga yang kita yakin semua tu adalah milik Allah. Sebab tu Nabi ni dia berdoa, walaupun dia dah ada, kalau ikut Nabi ni dah cukup dah segala apa yang dia ada, tapi dia still ajar kita doa untuk mendapatkan takwa, untuk dapatkan kesucian diri dan juga kecukupan bagi hati kita lah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi ini adalah doa yang kita sepatutnya boleh amalkan jugalah. Mungkin doa bila lepas solat ke apa, untuk kita dapatkan
yang Nabi baca je lah. Lagi setengah kan, bila kita rasa sikit macam celas sikit Boleh. Dia maksudnya kalau kita rasa cukup, kan kita rasa apa Allah bagi kita ni cukup, kita bersyukur. Betul tak? Bersyukur. Ya, bersyukur. Terima kasih. Kita rasa syukurnya, ya Allah banyaknya kau bagi aku semua dah. Jadi bila kita rasa syukur ni sebenarnya buat kita nak terima kasih pada Allah tu, buat kita lebih bersemangat nak beramal sebenarnya, maksudlah. Dia macam kita bersyukur, apa aku nak buat pada Allah ni sebab Allah dah bagi aku banyak benda ni. Maksud apa yang patut aku buat? Takkan bila Allah dah bagi kita banyak benda, nikmat banyak sangat Allah bagi kita. Orang lain, contoh kita tengok orang lain tu bukan kita rasa kita rendah daripada orang lain. Kita rasa kita ni, Masya Allah, Allah bagi segala benda dah kat kita. Kan? Jadi kita rasa bersyukurnya pada Allah. Jadi kita nak buat apa ni nak balas? Sebab Allah ni dah bagi banyak sangat benda kat kita yang kita pada orang lain mungkin kita tak ada banyak benda sangat. Tapi jiwa kita merasakan benda tu dah banyak. Dah cukup kan? Sebab rasa cukup ni, rasa qanaah tu. Jadi kita rasa bersemangat macam, aku patut buat solat sembahyang sunat lah. Takkan cukup dengan sembahyang fardu je. Mesti kena buat sembahyang sunat pula. Lepas tu, kalau nak sedekah kita juga macam, kita rasa Alhamdulillah rezeki kita cukup lah. Kita nak makan cukup. Dah cukup sangat. Dah macam terlebih apa kita ada kan kat rumah. Jadi kita rasa, nak sedekah lah. Jadi maksudnya, nak bagi lagi kat orang. Sebab kita dah rasa cukup, rasa bersyukur. Kita lagi merasa lah. Kita lagi rasa nak memberi, nak buat lebih lagi. Sebagai tanda syukur tu kita nak buat lebih lagi amal pada Allah SWT. Jadi macam dia ada bagi kita motivasi atau tenaga untuk kita nak beramal sebenarnya kalau kita rasa cukup. Tapi katalah sebaliknya kita rasa tak pernah cukup. Tak cukup lagi lah benda ni tak cukup, benda tu tak cukup. Jadi hidup kita susah. Kita rasa macam susah hati, risau, merasa Allah nak. Mungkin kita rasa risau sebab ada lagi benda tak cukup kita rasa kan. Wallahualam. Jadi betul lah, rasa macam tu sebab tu dia Nabi ajar doa ni untuk rasa diri kita ni, hati kita rasa cukup kan. Baru kita akan rasa resah. Tak cukup kenapa? Orang dah cukup, orang lebih, kita tak lebih. Kenapa Allah bagi dia lebih? Padahal benda Allah bagi tu atas rezeki masing-masing lah mana. Tapi cuma Nabi ajar tu cakap mana dia kecukupan ni dia macam tak ada orang cakap apa, tak ada betul, tak ada salah, tak ada lebih, tak ada kurang. Dia macam cukup lah kan. Kalau kita faham cukup kan. Jadi sebab tu dia cakap mana kalau tu kita akan macam cakap bila rasa bersyukur, kalau dari segi kebaikan apa yang lebih side dia akan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah, mungkin untuk berdoa, mana untuk kita akan lebih beribadat kita lebih lah. Tapi dari side yang lain juga kita akan rasa tak terasa terhina. Kan? Bila tak terasa terhina pun kita akan rasa macam Allah bagi aku banyak juga rezeki, tak terhina lah kita macam orang lain kan. Terpaksa meminta, terpaksa apa kan. Jadi kita pun akan sentiasa teruskan cakap amalan berdoa kita ataupun ibadah kita ni dengan lebih lagi lah kan. Tu dia punya rasanya mana dia cukup ni dia macam tak ada. Dia rasa cukup lah. Dia Nabi ajar kita mana untuk rasa hati tu sebenarnya, sebab tu tulis itu hati. Mana yang penting nak jaga hati tu kan. Hati tu memang susah lah. Tapi bila dengan harapan yang baca doa ni, hati kita tu sendiri dia akan rasa cukup ni kan. Kadang hati ni bila tengok orang lain, walaupun dah cukup dah, tapi tengok orang lain, tak cukup lagi sebenarnya. Tapi bila kita didik hati kita tu, mana kalau dengan doa, dengan orang cakap dengan bantuan Allah SWT semua ni, supaya hati kita tu sendiri rasa cukup kan. Walaupun perut dah kenyang, tapi kita tengok orang lain tu rasa tak kenyang lah, tak cukup lagi kan. Makan. Jadi benda macam itulah, mana cukup ni memang satu benda yang tak ada orang cakap apa, susah nak dia punya letak, dia punya kayu ukur lah kan. Tapi cuma nanti datang rumah mak tak boleh buka tudung saji. Tu tak cukup. Kalau yang tu tak cukup lagi tu. Kat rumah tak cukup. Buka peti. Tak cukup makan, buka peti lah. Mana suara muka tak ada, suara je ada. Itulah dia punya doa. Malu, muka ngah malu. Okeylah, insya-Allah. Itulah dia punya doa supaya mungkin kita boleh amalkan lah, jadi satu amalan kita supaya bagus doa ni. Kita biasa dengar, kita biasa kadang mungkin ada yang biasa kita dah ada yang antara kita yang mungkin selalu amalkan lah.
Kan? Lepas solat. Tapi satu doa pendek-pendek macam ni, memang kita doa yang pendek Nabi ajar memang patut kita amalkan. Kadang-kadang benda pendek tu dia punya pemberat dia banyak. Contoh macam 2 kalimah yang Allah suka, kan, yang ringan di mulut, berat timbangan yang Allah suka tu kan, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Maksudnya senang tapi berat, pemberat dia. Jadi macam doa ni pun senang, memang patut kita hafal. Jangan kalau kita solat, kita boleh bawa sampai sujud. Kita minta kan doa yang senang-senang ni, kita yang panjang-panjang tu macam susah kan. Memang rugilah kalau kita tak hafal, kita tak amalkan masa. InsyaAllah. Kalau tengok ayat ni pun dengan takwa dia dalam ni. Dengan harga diri kan. Kesucian diri, petunjuk. Jadi macam, walaupun dia ada 4 ayat tu ilmu. Kan? Jadi boleh amalkan macam mana cakap ni. Mana mudah, pemberat dia banyak, mungkin banyak kan. Itulah. Boleh lagi ke ni sampai pukul 1? Ke nak berhenti lah? Habis buku lah. Oh ya, pukul 1 lah. Banyak lagi kan hadis dia, berapa lagi? Ada 2 ke takut, tapi takut tok ngantuk kan ngantuk. Tak apa. Ketuk lah. Baliknya cucu. Okey, 2 ni boleh habiskan lah insyaAllah. Okay. Minggu depan kakak boleh buat yang baru kan, Nazri yang kakak kan insyaAllah. Tawakal. Okey. Hadis ke-72 lah. Keempat dalam takwa ini, an Abi Tarif Adi bin Hatim Ta'i. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin summa ra'at qa lillahi minha falyati taqwa. Rawahu Muslim. Daripada Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu kemudian ia melihat ada sesuatu yang lebih membuat bertakwa pada Allah daripada sumpah itu, maka hendak dia melaksanakan ketakwaan itu. Ini dia cerita sumpah sikit, ada susah sikit dia punya ni. Maknanya Al-Yamin. Al-Yamin ni adalah bersumpah kepada Allah Ta'ala dengan nama dari nama-namanya. Maknanya sumpah lah. Atau sifat dari sifat-sifatnya. Dan tidak boleh bersumpah dengan sesuatu selain pada Allah, baik dengan Rasulullah SAW, Jibril dan juga dengan suatu makhluk yang lain. Maknanya kita tak boleh bersumpah dengan atas benda lain lah. Kita kena bersumpah dengan atas nama Allah Ta'ala. Okey. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, ia telah kafir atau musyrik. Ini ada baginda bersabda lah, kalau ada hadis lain mengatakan macam tu. Tapi yang dimasukkan sini ada juga dalam surah Al-Maidah, dan Allah berfirman, jagalah sumpahmu. Maksudnya kita bersumpah ni bukan senang-senang nak bersumpah lah. Sebab apa? Sebab apa Allah suruh jaga sumpah ni ialah kerana jika kita bersumpah dengan contoh ucapan insya-Allah, kita akan dapat 2 faedah yang besar lah. Maknanya ataupun apa yang kita sumpahkan atau kita janjikan, dan juga jika kita tidak batalkan sumpah kita ataupun janji kita, kita akan kena ada kifarah lah orang panggil kan. Dosa lah. Jadi kalau di sini cakap ayat ni ialah barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah kemudian melihat ada yang hal lain yang lebih takwa kepada Allah, maka hendaklah memilih melakukan ketakwaan tadi. Biasanya benda ni ialah sumpah ataupun kita janji pada diri kita untuk masa depan lah. Contoh kita bersumpah yang lakukan pada masa akan datang, macam contoh apa lah, jika contoh apa boleh fikir, bagi contoh Kak Ngah. Mak terfikir contoh sumpah Abu Bakar je, tak nak bagi apa sumbangan kepada keluarga dia yang memfitnah Aisyah tu, tapi betul kan itu? Siapa entah nama.
tak ingat nama keluarga yang memfitnah Aisyah dalam kisah hadisul ifki tu kan. Sepupu Bakar. dia kan? Ah? Sepupu Sepupu dia tu Bakar. kan? Ha. Abu Bakar kata dia sumpah tak nak bagi dah bantuan kat orang tu sebab orang tu buat fitnah kat Aisyah kan. Tapi tu sama ke dengan sumpah Abu Bakar tu? Long, ke lain? Lepas tu dia kalau sumpah ni kalau orang Melayu kita tak boleh bayang kan sebab dia orang Melayu ni tak bersumpah kan. Dia Dia tu mulut Tak ada lah orang cakap demi ni demi sumpah tu dekat demi Allah lah Melayu. bukan dia kalau macam Arab ni memang budaya dia sumpah tu. Oh. Tanya pur pun tahu kot wallahi mana dia memang hari-hari tak berapa ribu kali sumpah kot. Oh ya ke? Oh. Dia mipu pun dia sumpah dia. Jadi dia sumpahkan nama Allah. Jadi kadang-kadang dia bersumpah untuk buat satu benda tu disebabkan oleh dia punya kita panggil apa di mana tak fikir panjang lah kita buat sumpah tu tengok rupanya benda tu satu benda yang dilarang oleh Allah. Ataupun maksudnya yang contoh mak bagi tadi betul juga lah dia nampak satu benda yang lebih mendekatkan diri pada takwa dengan bagi bantuan tu pada saudara dia tu Mistah kan. Kemudian Mistah, betul nama Mistah, ingat nama. Dia tarik balik lah sumpah tu. Yalah, contoh macam tu rasanya dia lebih kepada dia dekat kalau ikut sumpah daripada yang tak nampak lagi lah untuk masa depan kan. Bila sampai saat tu dia kena pilih. Tengok benda tu lebih baik mana menghampiri takwa untuk tidak mengikut sumpah tu kan. Walaupun dia telah sumpah kan. Jadi dia kena memilih. Satu lagi lah kalau macam benda tu mungkin dia janji contoh aku bersumpah jika aku puasa kena bayar bebaskan satu orang zaman dulu mungkin bebaskan satu hamba ke Cukup itu kita begitu. Dia kena memilih yang baik tu dan juga dia kena bayar kefarah ataupun bayar balik apa yang dia telah janjikan lah. Macam tu lah dia lebih. Jadi maknanya besarnya ataupun orang cakap pentingnya memilih yang lebih bertakwa ataupun keadaan yang lebih menunjukkan takwa kita kepada Allah daripada sumpah tu. Walaupun sumpah tu Allah telah cakap dalam Quran jangan ayat tadi tu dia kata jagalah sumpahmu. Mana mungkin orang Arab mungkin orang sana dia suka guna sumpah ni tapi Allah cakap jagalah sumpahmu. Jadi tapi dalam masa sama dia kena pilih keadaan yang meningkatkan takwa kita kepada Allah jika sampai saat tu lah. Mana sumpah tu jatuh nombor 2. Kan? Mungkin maksudnya macam tu lah. Yang faham macam tu lah dia punya cerita kan. Okay. Nanti mungkin siapa boleh ulas-ulas nanti lah. Ayat hadis yang last sekali, hadis kelima dalam bab takwa ni. Okay. An Abi Umamah Sudab ni tak ada baris ni. Ajalanil Balhili. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wida' faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakat amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannah rabbakum rawahu Tirmizi. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, dia berkata saya mendengar Rasulullah khutbah pada Haji Wida'. Kemudian dalam khutbahnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah solat 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian dan taatilah pada para pemimpin kalian, nescaya kalian akan masuk syurga Rabb kalian. Riwayat At-Tirmizi. Jadi Rasulullah ni dia kira banyaklah Rasulullah ni berkhutbah kan, banyak tapi dalam khutbah wida' ni Rasulullah dia bagi tahu bertakwalah kita kepada Allah. Maknanya dia minta kita dan sampai sekarang pun kita dalam khutbah kita sekarang pun sampai sekarang kita akan guna perkataan takwa lah. Ittaqullah kan. Jadi maknanya perkataan ittaqullah tu dalam setiap khutbah kita ada perkataan tu. Maknanya menunjukkan takwa tu
satu benda yang memang dituntut. Bukan apa orang cakap, bukan disebut dan orang cakap apa, dilewehkan. Macam tu lah. Tapi macam dituntut dan juga diperlukan, mana walaupun tadi pada awalnya Allah cakap bertakwalah untuk dengan semampumu kan. Tapi maknanya menunjukkan takwa tu memang perkara yang tuntut, dan juga Nabi datang juga daripada khutbah ni ialah kerjakanlah solat 5 waktu. Maknanya dia susun takwalah kepada Allah, kerja solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat, zakat harta-harta kalian, dan taatilah kalau tengok yang solat 5 waktu, puasa semua tu ialah rukun-rukun Islam lah kan. Jadi mana takwa tu benda yang penting jugalah, mana untuk dalam kita apa beribadah kepada Allah ni. Dan juga yang terakhir ialah taati kepada perintah pemimpin kalian. Nescaya kalian akan masuk syurga Rabb. Jadi menunjukkan macam mana Nabi mengingatkan kita, mengingatkan manusia, mengingatkan kita, mengingatkan dia punya hamba-Nya untuk bertakwa kepada Allah, memberi nasihat. Okay. Dan surah An-Nisa ayat pertama pun, wahai manusia, ya ayuhan nas, ittaqullah, bertakwalah kepada Tuhanmu kan. Mana Nabi ni cakap mana untuk bertakwa kepada Allah yang telah mencipta kita, yang telah memberi nikmat kepada kita, yang memberi kesiapan atau memerintah segala apa yang kita ikut perintah, meninggalkan larangannya. Jadi kita seharusnya meningkatkan takwa kita lah. Jadi Nabi bagi tahu untuk teruskan, untuk memberi nasihat untuk terus kita bertakwa pada Allah lah. Jadi ada cakap ketaatan pemerintah juga dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan kepada pemerintah yang mengikut agama yang bukan yang orang cakap yang mentaati perintah Allah jugalah. Maknanya bukannya pemerintah-pemerintah yang tidak mengikut perintah Allah lah. Jadi dia merupakan satu yang menghubungkan kita kepada meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ingat lagi ngah. Itulah dia punya Nabi wasiat kan. Mana Haji Wida ni antara wasiat-wasiat Nabi lah. Pada Haji Wida, perkara yang sangat penting dan wajib bagi seorang untuk memberi perhatian padanya dalam melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Haji Wida ni haji terakhir. Itulah bab takwa ni. Ada lima hadis. Jadi kalau dirangkumkan itu memang semua menceritakan tentang takwa, bagaimana apa yang kita nak meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dan juga hadis yang menceritakan mungkin ada fitnah ataupun keadaan yang mana kita terpaksa tempuhi untuk meningkatkan takwa kita lah. Fitnah, keadaan dunia, dan juga dan seterusnya macam ada keempat kita memilih. Banyak menunjukkan pentingnya takwa ni, sampai kita walaupun kita dah bersumpah, biasanya sumpah ni benda yang tak boleh buat main lah. Orang cakap dulu biasa kita tahu tak boleh buat main dah kan. Tapi still kita pada masa bila sampai waktu tu kita kena memilih benda yang lebih, sama ada perkara tu takwa tu lebih penting daripada sumpah yang telah dibuat. Kan. Dan kelima ialah kelima ni cuma dia lebih kepada nak bagi cakap wasiat Nabi SAW dalam khutbah dia ialah beritahu untuk Nabi tak minta banyak lah, maknanya dia minta takwa kepada Allah, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan tunaikan zakat. Dalam wasiat dia. Dan juga dalam khutbah tu sampai hari ni kita masih menggunakan takwa, ittaqullah. Takwa kamu pada Allah.
Itulah bab takwa ni, insya-Allah. Kelong atau mak ataupun Isra' pun macam nampak semangat nak bagi tambah-tambahan ni. Oh, tak beralih pun ni. Itulah. Baca, Ingatkan sengaja tak nak alih. baca kat kertas, baca kat kertas, tak tengok itu. Tak, kertas dia tu patutnya beralih-beralih bila dibaca kan. Tapi tak, dia buat muka sukat satu je dia tadi. Kita boleh proceed lah. Semangat sangat tu minggu depan pula. Minggu depan start balik lah. Start balik. Minggu depan bab seterusnya pun semangat nampak tu. Lepas sikit yakin tawakal sikit je. Tak boleh. Kalau sikit kena buat 2 topik lah. Tak bukan, sikit. Photo stick sikit je. Oh ya, ingatkan Sambung sikit lah. Sambung photo stick. Sambung photo stick. Nanti Ingatkan sambung sikit present. kita dia. Buat 2 topik. Okey lah insyaAllah kalau ada penambahan kita pun dah pukul 11 ni. Bolehlah nak tambah ataupun nak share pandangan tentang takwa, macam mana rasa takwa dalam jiwa kita. Sebab apa yang kita buat sebenarnya kita kena refleksi diri kita. Kan Mak Asa? Kalau kita tak refleksi diri kita, sejauh mana takwanya kita dah laksanakan dalam hidup kita, kita tak nampak sangatlah. Orang kata praktikalnya ada setiap apa yang kita baca ni teori lah, kita baca ni sebagai ilmu kan. Tapi praktikalnya apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kalau mungkin boleh share macam mana kita rasa insiden-insiden yang kita rasa dengan perkara tu meningkat. Alhamdulillah. Contohnya boleh je beritahu. Nanti orang lain boleh ikut. Kan? Bye Wan. Bye. Siapa tu? Nawa bye-bye. Kan? Macam itulah maksudnya. Boleh je share sebab kadang-kadang kita perlukan contoh yang praktikal, yang reality, yang real. Baru kita boleh macam ni, sebab kadang-kadang bila kita bawa contoh-contoh yang zaman sahabat tu kita rasa macam jauh ataupun rasa macam tak terjangkau dekat kita. Kan? Maksudnya dia orang tu hebat sangat contohnya. So mungkin kita boleh bawa sesuatu dengan contoh yang kita bagi tu buat orang lain kata untuk nak memulakan langkah ni saya nak ikutlah dia. Macam ni sebab dia dah mengalaminya. Contoh kan. So kita boleh je kongsi, Mak rasa tak ada masalah. Kita kena orang kata tolong bantu ke arah iman dan takwa ni kan, insya-Allah. Wallahualam. Soalan. Slow je yang tu kau tanya soalan. Tapi soalan dia susah nak jawab kan. Hari pukul 11 ni pun. Soalan jawab ke depan lah. Silakan. Gurau je. Kamu jawab sendiri lah. Dr. Suhaib nak tanya. Dapat jawab total punya body. Takwa ni kita boleh samakan dengan self-discipline ataupun self-discipline tu dia salah satu daripada takwa. Ataupun sebenarnya tak ada kena-mengena pun self-discipline tu dengan takwa. Mungkin boleh panjang lagi. Mungkin boleh dapat komen daripada Ustaz Suhaib. Terima kasih Ustaz. Okey, kita tanya. Rasanya kalau ikut yang Bu cakap tu self-discipline tu ialah kalau ikut sebab general punya maksud takwa tu ialah Bu cakap apa tadi? Mengikut perintah kan? Perintah Allah dan meninggalkan apa yang itu yang masuk general je lah. Menjadi sesuatu yang menghindarkan dari yang kita nak menghindarkan dari azab Allah tu lah sebenarnya takwa tu. Jadi kalau self-discipline kita tu ada yang menghindarkan daripada azab Allah, maknanya mungkin kita boleh meningkatkan takwa. Mana dah masuk dalam satu dalam perkara meningkatkan takwa jugalah. Kan? Betul pun. Tanya Bu balik lah.
punya self discipline tu ya tengoklah apa. Memang biasanya yang self discipline ni mesti benda yang baik kan. Takkan kita nak buat benda apa disiplin benda yang tak elok kan, membuat orang cakap apa, membuat benda tak baik tu kita masuk dalam self discipline kita kan. Mesti kita nak dalam apa self discipline tu benda yang elok, benda yang apa cakap meningkatkan amalan kita, amalan baik kita kan. Jadi seharusnya self discipline ni secara logik je lah makan meningkatkan takwa lah kan. Ini disiplin, contoh self disiplin je lah solat awal waktu. Tu antara contoh-contoh self disiplin yang baik lah, yang boleh meningkatkan takwa. Mantap Ustaz. Mantap kan. Okay, jangan lupa subscribe. Guys, jangan lupa subscribe. Terima kasih Ustaz. Itulah ada. Okey. Boleh saya tambah sikit ke? Boleh. Tambah, silakan. Sebab Bu, cakaplah jangan macam orang ngantuk. Bu cakap macam kan ada mikrofon kat tangan tu macam malam ni tak bolehlah cakap macam orang ngantuk. macam artis Okay. sikit lah, ada mikrofon kat tangan. macam artis. Okay guys, kita sebab aku 11 sebab berperasan bila orang yang bercakap isu takwa, sometimes dia tak ada self discipline in term of macam dia bertakwa, maksudnya dengan amal ibadat dia sangat perform sebab dia selalu cakap pasal isu takwa, tapi dalam masa sama self discipline dia macam agak agak lari lah. So sebab berfaham dulu ingatkan takwa tu self discipline tu sekali, tapi bila tengok apa tu kita punya contoh-contoh yang ada macam seolah-olah benda tu berbeza pula. So sebab tu bertanya. Itulah, wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Nanti saya subscribe. awal tu macam artis lah, hujung tu ngantuk lah. Baru memang penat sikit hari ni. Habis baru habis gantung bendera satu taman. InsyaAllah Bu, boleh. Okeylah ya. Kalau dah tak ada dah ya insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita berhenti setakat ni lah mak kata untuk minggu ni insyaAllah, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kita dapat bertemu pada minggu depan, dan seterusnya kita akan masuk topik keyakinan dan tawakal. Terus kakak ya, boleh kak ya insyaAllah. Senang kita ikut urutan lahir anak mak, longah kakak dekat tik. Senang sikit insyaAllah. Jadi setakat ni je lah. Mak rasa jadi kita tutup lah majlis kita pada malam ni dengan membaca surah Al-As dan tasbih kifarah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih banyak ngah. Jazakallah khair. InsyaAllah. Dan juga yang lain-lain semua. Dan Ella lambat tidur. Ella lah, Salty tu lambat.